Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wal jami'al mu'minin muslimin al ahya minhum. Wa ila hadrati Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang dikasihi seluruh ahli jemaah surau Haji Maksum. Walaupun pada malam ini agak nampak pelik pada saya. Tapi saya dah diberitahu awal-awal lagi tadi bahawasanya Ustaz, di sini tradisinya memang begini. Lepas maghrib memang tak ada orang. Jadi tak payah terkejut. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam ini adalah malam yang ke-22. Betul ya? 22 ya? Malam yang ke-22 Ramadan. Artinya kalau mengikut kiraan, kalau kita berpuasa penuh 8 hari lagi. 22 atau 21? 22 ya? Jadi malam 21. Malam 21, minta maaf. Jadi malam ini dan malam yang seterusnya sampailah berakhirnya Ramadan adalah malam-malam yang kita katakan sebagai malam yang mendebarkan. Kerana pada malam ini adalah waktu-waktunya yang bagi mereka yang sejak daripada awalnya lagi tekun dalam beribadah kepada Allah, maka pada malam-malam yang seterusnya ini, bermula daripada malam ini jugalah, mereka mengharapkan sesuatu hadiah daripada Allah yang disebut malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan ibadah. Kenapa saya katakan bulan ibadah? Kerana ianya berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Bukanlah maksudnya bulan yang lain tu kita tak ibadah. Ibadah juga. Tapi bulan Ramadan ni dia ada something yang special sikit. Spesialnya tu kerana di bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang khusus pada malamnya, iaitu kita melakukan salat sunat tarawih. Jadi tarawih ni hanya boleh buat bulan Ramadan je. Jangan pula lepas Ramadan ni besok, kan? Maklum dah syok sangat dah. Dia pakat buat juga tarawih. Tak betul tu. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berselawat tarawih. Dan bulan Ramadan juga Allah telah menjanjikan pada kita pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Yang hanya Allah saja yang tahu. Berapa banyak Allah nak bagi, kita tak tahu. Sebab itulah dalam kita melakukan ibadah dan juga dalam kita beramal soleh di bulan Ramadan ni, jangan berkira. Kalau nak sedekah tu, sedekahlah. Sebab banyak yang kita mampu sedekahlah. Sebab yang Allah akan balas itu lebih banyak daripada itu lagi.
Dan kemuncaknya itulah yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, hadiah pada mereka-mereka yang tekun daripada awal. Kalau dah hujung-hujung baru nak start enjin, sorry. Memang tak dapat. Dia kena mula daripada awal. Macam kita nak berlumba lah. Kan? Mula kita kena warm up dulu. Brum, brum, brum. Dia tak boleh tiba-tiba start enjin terus nak loncat. Tak boleh. Kena pelan-pelan. Lepas tu dah sampai dia punya feeling. Dah okey. Baru kita pecut. Jadi malam-malam yang ini, malam-malam terakhir ini adalah malam kita pecutan ibadah kita. Kemudian, kenapa saya katakan hadiah? Kerana malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu artinya, kalau kita nak buat kiraan, lebih kurang 83 tahun, tuan-tuan. 83 tahun. Nisbah umur kita sekarang pun, saya rasa kalau kita sampai umur 83 tahun pun, tak mungkin kita sesihat seperti hari ini. Jadi sebab itulah kita kena bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, terutama di malam 10 yang terakhir ini. Dan Rasulullah SAW sudah menjadi sunnah baginda dan para sahabat di malam-malam yang terakhir ini, baginda dan para sahabat takkan tidur di rumah. Mereka akan beramai-ramai iktikaf di dalam masjid. Jadi tuan-tuan kalau nak ikut sunnah Rasulullah tu kena macam itulah. Tak lama pun, 10 hari je. Dah sebulan, 11 bulan, 20 hari kita tidur dengan isteri kita. 10 hari ni je kita tidur di masjid atau tidur di surau. Dengan niat iktikaf nak dapatkan malam-malam yang terakhir itu tadi. Okey, baik. Kenapa sampai begitu sekali Allah memberi keistimewaan kepada bulan Ramadan ini? Kenapa Allah tak pilih bulan-bulan yang lain? Allah pilih bulan Ramadan. Kenapa? Kerana di bulan Ramadan ini, satu-satunya bulan yang mana Al-Quran itu Allah turunkan. Allah turunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan, iaitu malam ke-17 bulan Ramadan. Allah turunkan wahyu itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah pintu langit dunia sampai ke atas. Langit dunia, nak masuk langit pertama itu namanya Baitul Izzah. Allah turunkan secara tadarruj. Apa dia tadarruj? Tadarruj ni maksudnya beransur-ansur melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kenapa Allah tak bagi Quran ni sekaligus pada Rasulullah? Apakah tak boleh? Boleh. Tetapi Allah buat begitu supaya Rasulullah ini mampu untuk memahaminya. Satu persatu ayat Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, adalah merupakan kitab yang menjadi petunjuk, yang menjadi pembimbing kepada manusia. Dalam setiap kehidupan kita, nak jadi panduan, nak cari bahagia, cari dalam Quran. Nak cari ketenangan, cari dalam Quran. Nak cari kekayaan, cari dalam Quran. Semua jawapan permasalahan hidup kita ada di dalam Al-Quran. Dan kemuncak daripada itu ialah jika kita nak mendapatkan keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat juga dengan Al-Quran. Okey, baik. Saya ni cakap kena kejar sebab saya ada 15 minit je. Baik, bila kita sebut Al-Quran tu, mari kita petik surah Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa ke atas kamu seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nampak? Jadinya Allah turunkan Al-Quran dan Allah perintahkan kita berpuasa ni untuk apa? Saja seronok-seronok ke? Tak. Puasa itu adalah salah satu, saya sebut salah satu jalan untuk kita hendak mendapatkan takwa. Boleh faham ya? Puasa adalah merupakan salah satu jalan untuk kita nak mendapatkan takwa. Apa itu takwa? Selalu kita dengar. Tiap-tiap Jumaat kita akan dengar khatib membaca khutbah dan bacaan sebutan takwa ini wajib bagi khatib. Kalau dia terlupa baca, tak sah solat Jumaat pada hari itu. Begitu pentingnya takwa ni. Takwa ini maksudnya, kalau dari segi istilah perkataan, artinya memelihara. Memelihara. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Artinya, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Itu. Jadi, bila kita faham arti takwa, artinya di sini, dengan takwa ini, secara automatik, Allah sendiri yang jadi pelindung pada kita. Allah sendiri yang pelihara kita kalau kita dapat takwa. Jadi usaha untuk kita dapat takwa tu salah satunya inilah jalan dia. Dengan kita berpuasa. Ataupun dalam arti kata lain, takwa ini ialah himpunan segala sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang baik. Jadi kalau kita nak tahu puasa kita ni, tahun ni, puasa kita ni berjaya ataupun tidak, tengok diri kita. Adakah sebelum berpuasa, sebelum bulan Ramadan, kalau kita tu dulunya panas baran, lepas bulan puasa 30 hari ni, panas baran kita dah tak ada. Kalau dulu kita kurang penyabar, selepas bulan Ramadan, kita dah jadi orang yang penyabar. Kalau dulu kita orang yang selalu mencari-cari salah orang, lepas bulan Ramadan ni, kita dah tak cari salah orang dah. Kita dah tak nampak salah orang dah. Yang kita nampak, salah kita. Kalau sebelum Ramadan, dulu kita malas, ataupun liatlah dalam arti kata lain, liat nak ibadah dengan Allah, susah nak sembahyang di awal waktu, lepas Ramadan, kita jadi orang yang terawal sekali hadir ke surau ini. Itu maksudnya. Dan banyaklah sifat-sifat baik ni, banyak. Jadi kalaulah apa yang saya sebutkan tu tadi tak dapat kita miliki, artinya Ramadan yang kita tempuh pada tahun ini masih belum lagi memberi hasil. Jadi sayanglah. Bila tak ada hasil, maknanya apa yang kita dapat? Kita hanya dapat lapar dan dahaga. Jadi 30 tahun kita puasa, 40 tahun kita puasa, 50 tahun kita puasa, macam tu jugalah tak berubah-ubah. Tapi yang berubah apa? Yang berubah langsir kita. Yang berubah baju raya kita. Tahun lepas mungkin baju warna merah jambu. Tahun ni kita tukar pula warna
kelabu atau warna hitam sebagai contoh. Itu yang berubah. Tetapi sifat kita, pribadi kita, akhlak kita tetap sama sebelum bulan Ramadan. Jadi malanglah bagi orang-orang yang kalaulah hasil daripada Ramadan pada tahun ini ibadah ataupun sifat-sifat baik itu tak hadir dalam diri dia. Malang sekali. Kenapa tuan-tuan kita perlu dapatkan takwa ini? Kerana dengan takwa saja Allah akan memberi perlindungan kepada kita. Dengan takwa Allah akan selamatkan kita daripada nafsu dan syaitan. Kalau tuan-tuan masih ingat, masa saya mula-mula datang sini, saya sebut, dalam diri manusia ni ada dua musuh, iaitu nafsu dan syaitan. Dan bulan Ramadan ini adalah merupakan kemuncak tarbiyah ataupun didikan untuk nafsu kita agar nafsu kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nafsu ni tuan-tuan kalau nak diajar dia, pertama dia kena diikat. Sebab nafsu ni ibarat seperti kuda liar. Kena ikat dia. Kena kurung. Kemudian dah kurung kena bagi dia lapar. Kalau bagi makan pun bagi makan sikit-sikit je. Lepas tu nombor 3, bagi dia bebanan yang berat-berat. Dan yang terakhir, bagi dia pimpinan. Cuba kita tengok disiplin kita dalam berpuasa macam mana. Bukankah begitu? Kita kena ikat, kita kena kekang. Kalau 11 bulan yang lalu kita bebas boleh buat apa saja. Tapi bila bulan Ramadan banyak pantang larangnya. Walaupun perkara itu halal sebelum Ramadan, tapi di waktu bulan Ramadan benda tu jatuh haram. Di waktu siang hari dia jatuh haram. Apa dia? Kita nak menggauli isteri kita tak boleh di waktu siang hari. Haram hukumnya. Nampak? Walaupun benda tu baik. Kan? Dibolehkan. Tetapi bulan Ramadan tak boleh. Kemudian kita tak boleh makan dan minum di siang hari. Kemudian pada malam hari digalakkan untuk kita makan ala kadar saja. Tapi apa yang berlaku? Kita balas dendam. Siang hari dah lapar. Bila buka puasa, tak apalah. Buka puasa sikit-sikit lagi. Lepas balik tarawih tu, tibai lagi. Sampai dah terduduk. Tak bangun-bangun. Jadi, kalau begitu caranya, artinya nafsu kita masih belum terdidik lagi. Sebab itulah saya cakap tadi, walaupun selepas Ramadan, sifat-sifat peribadi yang buruk itu masih tetap ada dalam diri kita. Kemudian, takwa juga adalah pakaian jasad batin kita. Sebab takwa ni tuan-tuan tak nampak. Dia tak nampak dan kita tak boleh sentuh dia. Dan dia pun tak ada bentuk dalam bentuk fizikal. Jadi kita tak tahu. Kenapa? Kerana takwa ni melibatkan hati. Dia duduk dalam hati. Dan orang yang bertakwa ni memang orang yang luar biasa kata Allah. Kenapa? Jasad lahirnya manusia. Jasad lahirnya manusia. Tetapi hati-hati mereka hati malaikat. Nampak dia duduk di kalangan manusia. Dia duduk sama dengan kita. Dia boleh gelak ketawa dengan kita. Boleh gurau senda dengan kita. Tapi hati dia setiap saat, setiap waktu berkait dengan Allah SWT. Inilah yang sifat yang kita kehendaki. Dan yang paling best tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah janjikan bagi orang yang bertakwa ini, apa dia? Allah jamin rezeki dia. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi mereka yang bertakwa itu, Allah akan beri mereka jalan keluar daripada masalah dan diberi rezeki daripada dia sendiri pun tak tahu dari mana puncanya. Sebab itulah usaha untuk mendapatkan takwa ni tuan-tuan yang dikasihi sekalian kena dilakukan sungguh-sungguh.
Kena betul-betul, tak boleh main sambil lewa. Sebab apa? Yang menjadi masalah pada hari ini, ramai daripada kita salah pengertian tentang takwa. Sebab tu kita ambil mudah, kita ambil enteng saja. Sebab apa? Kebanyakan daripada kita faham bila sebut takwa, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Sekali lagi saya ulang, banyak daripada kita faham bila sebut takwa, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Atau kesimpulannya, it's up to you. You want to do it, you do it. If you don't want to do it, just leave it. Jadi benda itu tidak memberi kesan dalam hati kita. Tidak, benda itu tak jadi satu penghayatan yang besar dalam diri kita. Sebab itulah kita tak rasa bahawasanya usaha mendapatkan takwa ni adalah usaha yang serius. Bahkan di mana-mana pun kita tengok pada hari ini, ya, masalah-masalah yang berlaku pada hari ini dalam masyarakat kita, puncanya satu je. Masalah yang berlaku ni satu je masalah dia. Punca dia, takwa. Kalau kita dapat takwa, saya dah sebut tadi, Allah beri jalan keluar. Segala masalah Allah akan selesaikan. Bahkan rezeki kita pun Allah jamin. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang berusaha untuk dapatkan takwa? Tak ramai. Bila jadi begitu, akhirnya takwa terabai. Bila takwa terabai, Allah pun turut terabai. Nampak? Dia ada kaitan. Bila kita ambil mudah dengan takwa, artinya dengan Tuhan pun kita ambil mudah. Serius masalah ni tuan-tuan. Jadi bila Allah tak diambil mudah, akhirnya kita pun beranggapan Allah tu tak berperanan dalam hidup kita. Allah hanya berperanan dalam waktu-waktu tertentu saja. Waktu bila? Waktu kita susah. Waktu kita sakit. Dan waktu kita dah mati. Masa itulah barulah nampak seolah-olah Allah itu berperanan. Dan Allah sudah tak jadi matlamat hidup lagi. Sebaliknya yang jadi matlamat hidup apa dia? Duit. Asal barang jadi duit. No money, no talk. Cash is king. Nampak? Ini yang berlaku. Ini realiti. Walaupun benda ni pahit, tetapi kita kena telan. Ya? Akhirnya bila duit jadi matlamat, kuasa jadi idaman, ilmu pun jadi taruhan. Orang cari ilmu hari ini, tak kisahlah ilmu sekular ke, ilmu agamanya, semuanya semata-mata kerana nak duit. Bukan kerana Allah lagi. Jadi akibatnya, dan kemuncak daripada itu, kita ini oleh kerana nak sangat maju, nak sangat membangun, nak sangat supaya kelihatan kita ni hebat, kita cedok dan kita terima apa saja daripada barat, tak ada filter. Cara hidup barat, bagaimana orang barat berhibur, semua kita ambil. Tak ada batasan lagi. Dan akibat daripada itu, benarlah kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti umat aku itu sangat banyak. Banyaknya mereka seperti buih-buih di lautan, tetapi mereka itu tidak ada satu pun kekuatan atas mereka. Kenapa? Kerana kata Rasulullah, umat Islam di akhir zaman itu mereka menghidap penyakit namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Pernah dengar tak? Al-wahan itu ialah perasaan cinta dunia dan takut mati.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. Sama sekali lagi ya. Jadi penyakit al-wahan ni maksudnya apa? Cinta dunia dan takut mati. Dengan cinta dunia, bila manusia ini dah mula cinta dunia, maka Allah akan ambil perasaan cinta kepada Allah yang ada dalam hati dia tu, Allah dah tarik pelan-pelan dah. Bila kita biarkan dalam hati kita ni, dunia dah mula masuk dalam hati kita ni, sebab dalam hati ni hanya ada satu cinta je. Tak boleh dua atau tiga, mesti ada satu. Jadi bila dunia dah masuk, Allah pun ambillah rasa cinta kepada Allah tu, ditarik perlahan-lahan daripada diri kita. Bila ditarik cinta kepada Allah, yang datang cinta apa? Cinta selain pada Allah tu tadi. Jadi akibat kita cinta dunia, apa yang berlaku pada umat Islam hari ini? Kita jadi hancur berkecai. Krisis tak pernah berhenti. Setiap saat berkrisis. Saling berbalah, hasad, dengki, tak ada kasih sayang antara suami isteri. Suami curang, isteri curang. Anak-anak derhaka. Hidup kita menderita dan sengsara. Satu. Kemudian, dengan takut mati, apa berlaku? Umat Islam jadi takut mati kerana Allah. Tetapi kalau mati kerana selain daripada Allah, mati kerana pangkat, mati kerana dunia, mati kerana nak nama, mereka sanggup. Tapi kalau mati kerana Allah, mereka tak nak. Akibatnya apa yang berlaku? Allah ganti perasaan takut di dalam diri umat Islam ini dengan apa? Dengan kemiskinan. Dengan kelaparan. Dengan kehilangan jawatan. Dan yang secara umumnya berlaku pada umat Islam pada hari ini, kita takut dengan masa depan kita. Sedangkan masa depan kita tu Allah dah tentukan dah pun. Tapi kita bimbang. Terutama tentang rezeki. Nampak? Inilah akibatnya bila kita kehilangan kekuatan. Seperti yang Rasulullah sebut tadi tu, umat Islam ini ramai. Macam buih-buih di lautan. Tak payahlah datang ribut taupan. Tuan-tuan campak je sebatang lidi. Berkecai. Habis buih-buih itu tadi. Nampak? Jadi akhirnya kekuatan kerohanian daripada umat Islam ni makin hari makin parah. Umat Islam banyak yang jadi sakit jiwa. Akhlaknya buruk. Krisis rumah tangga. Putus asa. Bahkan ramai juga kalangan umat Islam hari ini yang membunuh diri. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itulah dia akibat bila mana umat Islam ini sudah melupakan tentang erti ataupun kepentingan mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hilang sumber bahagia, mereka hilang sumber bantuan daripada Allah dan mereka hilang jaminan bencana ataupun azab daripada Allah di atas dunia lagi sebelum Allah nak azab mereka di akhirat kelak. Wabihi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.